Ada 3 orang lelaki masuk ke dalam masjid. Ada seorang itu, dia terus mencari tempat yang paling dekat dengan Rasulullah ataupun dengan penceramah. Ada seorang itu dia segan, dia duduk paling belakang. Dan ada seorang itu dia tinjau, kemudian dia balik. Selesai Nabi berceramah, Nabi mengatakan kepada para sahabat yang duduk dekat itu, dia mencari Allah, maka Allah akan cari dia, raikan dia. Ini saya tak cakap siapa umum. Yang duduk di belakang itu mencari dinding untuk bersandar, ataupun yang segan-segan, maka dia segan dengan Allah, Allah segan dengan dia. Maksud Allah segan itu, okeylah kau pun macam nak tak nak, okey tak apalah kau boleh berdarah, macam itulah. Dan yang seorang itu balik, tinjau lepas tu balik, tinjau masjid, ada laut tak? Balik. Orang Melayu kan suka mentera. Akhirnya Allah berpaling daripada dia. Masa saya kecil dulu, ustaz-ustaz sering berkata, macam mana nak elakkan daripada jemaah mencari dinding ketika ustaz berceramah. Makcik kan? Ceramah kan jadi dinding, senang dia nak membuta atau mendapatkan wahyu yang lain. Maka ustaz pun mencipta hadis palsu. Sesiapa yang bersandar di dinding ketika mendengar ceramah, seolah-olah bersandar di dinding neraka. Maka perlahan-lahan buntutnya mengesot ke depan. Tapi tuan-tuan jangan risau, kerana itu hadis palsu. Negara Malaysia yang aman ini kaya dengan hadis palsu. Pelik kan? Orang suruh cari hadis sahih, dia ada cari hadis palsu. Sebab itu saya selalu mengatakan, kalau dalam dunia ini ada 7 benda ajaib, Malaysia yang ke-8. Yang saya kasihi pengurusi Masjid Al-Mansuriyah, yang saya kasihi tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa. Kenapa pula tiba-tiba aku cakap Indonesia ni? Sebab saya, mentaliti saya, kalau orang Gombak ramai Jawa. Tuan-tuan boleh faham kan bahasa saya kalau saya cakap Negeri Sembilan, boleh kan? Boleh kan? Acik faham tak kalau saya cakap Negeri Sembilan? Boleh? Boleh kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan tidak saya lupakan adik-adik yang comel ini, seperti Pokemon. Pertama sekali saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan ruang untuk saya berada bersama tuan-tuan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kerana sudi memberikan saya ruang pada malam ini. Tajuk saya tidak pasti, tapi rasanya bala, sama ada ujian ataupun musibah. Itu seingat saya itu tajuk. Itu tajuknya. Tajuknya agak nampak mendung sikit. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak bacakan satu ayat. Saya suka bacakan ayat ini mana-mana pun saya berceramah, supaya kita tidak lari daripada satu kefahaman bahawa tujuan kita dijadikan oleh Allah adalah untuk menjadi khalifah ataupun hamba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Ibadah. Apa maksud ibadah? Setengah orang kata ibadah itu sembahyang. Setengah orang menganggap ibadah itu mesti duduk dalam masjid, pakai jubah, pakai kopiah, ataupun pakai baju Melayu 3 poket, ataupun pakai kain pelekat gajah gunung ataupun bangga. Kemudian tasbih sama besar dengan rantai basikal, ataupun serbannya sama besar dengan dulang tempat makan. Itu setengah orang menganggap bila sebut ibadah mesti duduk dalam masjid. Maka sebilangan orang dia sempitkan pengertian ibadah. Tuan-tuan, maksud ibadah yang paling tepat sekali secara umumnya ialah segala apa yang kita buat dalam kehidupan kita 24/7, setiap saat.
setiap detik, dan kita pusatkan perbuatan itu kerana Allah. Tetapi dengan syarat, perbuatan itu mesti mengikut selera Allah dan Rasul. Maknanya benda yang baiklah. Merompak kerana Allah tak ada. Ustaz, akak merompak kerana Allah. Curi kambing, sembelih, siap baca bismillah lagi. Itu tak ada. An-niyah la tubarrirul wasilah. Niat tidak menghalalkan cara. Ada orang niat dia baik, nak sedekah dekat orang miskin, tapi dia pergi rompak bank, tak kena. Jadi bila sebut ibadah, sebarang perkara yang kita buat atas niat dan atas jalan dan objektif untuk mencari redha Allah, itu ibadah. Jadi tuan-tuan, kalau kita katakan hidup kita ini adalah ibadah, dia bukan fokus ataupun bukan tertumpu dalam masjid saja. Kakak-kakak duduk dalam masjid sembahyang, itu sudah tentu ibadah. Adik-adik duduk dalam masjid sembahyang, itu sudah tentu ibadah. Tapi bila kakak keluar daripada masjid, semua kena jaga. Rambut kena jaga, lengan kena jaga, paha kena jaga, lutut kena jaga. Ibadah. Kemudian berjual beli di luar. Ada orang bisnes, ada orang jual tempoyak, ada orang jual buah-buahan. Yang itu ibadah. Sebab segala perbuatan yang kita lakukan atas nama kita sebagai hamba Allah mesti dilakukan untuk mencari redha Allah. Setengah orang dia datang masjid pakai telekung, tak kira lah telekung likra ke, ataupun telekung kain cotton ke, ataupun telekung plastik sampah ke, tak kira lah. Dia fikir bila dia duduk dalam masjid kemudian berzikir, yang itu sahaja ibadah. Keluar daripada masjid, ustaz, saya sudah berada di luar masjid, ustaz jangan ceramah. Itu terpulang kepada saya nak buat apa pun. Setengah orang. Anak-anak muda bila duduk dalam masjid dia semayang. Kemudian bila keluar daripada masjid, dia buat apa sahaja yang bertentangan dengan arahan Allah dan Rasul. Tuan-tuan tengok macam mana fenomena anak-anak muda remaja sekarang. Yang berkapal-berkapal, yang bermotor-bermotor, yang merokok-rokok, yang shisha-shisha, yang vape-on, yang dating. Sebab mereka kata, ustaz, dalam masjid saja saya berkelakuan baik, luar daripada masjid tak ada kena-mengena dengan akhirat. Sedangkan konsep dosa pahala itu tertanggung ke atas setiap hamba Allah. Ataupun kata-kata hikmah kata an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ataupun kita buat benda yang wajib, sembahyang 5 waktu. Wajib zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ataupun kita buat benda sunat, solat duha. Ataupun ulama kata awabin, solat awabin. Ataupun ada yang kata solat sunat isyraq. Sama saja, umum dan khusus. Ataupun kita buat benda yang harus. Apa maksud tak benda yang harus? Harus ni maksudnya boleh saja. Nak buat, tak nak buat, sudah. Apa dia contoh? Makan dalam keadaan biasa. Tuan-tuan dah sarapan pagi kan, pagi tadi pukul 7, nasi lemak 3 bungkus, roti canai 2 babi. Contoh pukul 7. Lepas tu pukul 9 rasa nak makan lagi ataupun nak berantak lagi, terpulang. Terserah. Maka hukumnya harus. Jadi 5 hukum taklifi ini yang kita buat salah satu, mesti ada. Kita tak boleh cakap tuan-tuan, ustaz, apa yang saya buat ni tak ada hukum kan? Tak, mesti ada hukum. Akak-akak duduk macam ni pun ada hukum. Tuan-tuan duduk sila macam ni pun ada hukum. Paling kurang apa hukumnya? Harus. Tidak wajib. Kalau wajib tidak boleh bangun. Kalau haram, kena berdiri. Jadi paling asas hukum harus. Dalam bahasa Melayu, boleh. Sampai benda-benda yang simple-simple pun ada hukum tak? Korek hidung. Apa hukum? Ada hukum tak? Korek hidung. Ada. Tuan-tuan, korek hidung ada tuan-tuan. Ustaz, korek hidung rasanya tak ada hukum kot. Takkan korek hidung ada hukum? Ada. Paling asas pun hukumnya harus.
Korek hidung orang? Itu bergantung. Kalau diizinkan, harus. Kalau tidak, haram. Korek buntut orang, haram jadah. Itu confirm. Walaupun dengan izin. Sebab kita tidak dibenarkan untuk melihat aurat orang, kecuali doktor yang membedah. Tuan-tuan, tajuk hari ini saya nak kaitkan tentang peranan kita sebagai hamba Allah. Dalam masjid ni mungkin ada yang Datuk Seri ataupun Datuk JKKK, Ustaz, pencetus ummah, pencetus huru hara, imam muda, CEO, ketua kampung, kerani, yang menganggur, guru sekolah, mungkin macam-macam. Tapi bila masuk saja dalam masjid ini, jawatan itu disangkut di pintu pagar. Tak ada beza. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Yang paling baik itu paling best. Tak kira lah kau transformer ke, ataupun kau Iron Man ke, atau Mega. Ada tengok kartun? Tengok kartun. Tengok Doraemon. Pokemon tengok. Kan? Iron Man dengan Superman mana paling hebat? Agak-agak kau lah. Iron Man dengan Superman, mana yang lebih hebat? Benda-benda kekuatan itu tak ada. Hari ini tuan-tuan, masyarakat Melayu ataupun remaja dimomokkan dengan kehebatan daripada Barat. Sebab tu masyarakat kita, khususnya Islam dekat Malaysia ini, mengalami kejenaruan dari segi akidah. Bila berada dalam keadaan susah, dia akan fikir, kalau lah Doraemon ada kan best, buka laci tengok kucing gemuk ada biru tu lah. Kalau lah Superman ada, mesti best, boleh tolong. Sampaikan Allah sudah hilang. Sedangkan kekuatan itu siapa? Allah. Superman dengan Allah mana kuat? Allah. Kadang-kadang kita tak sedar dalam diam, dalam senyap-senyap, akidah kita mula terhakis satu demi satu. Sebab apa? Sebab benda-benda yang ada sekarang. Sekarang ini modern. Sudah ada Android, sudah ada smartphone. Kemudian dengan teknologi. Dan dengan teknologi yang ada itu tuan-tuan, berita yang zaman Piramli dulu nak sampaikan satu kampung ambil makan 3 hari, tapi zaman sekarang 3 saat sudah tahu satu Malaysia. Tulis sahaja status dalam Facebook, tekan enter, beberapa minit satu Malaysia. Sebab tu dosa melalui Facebook kadang-kadang lebih besar dan lebih teruk daripada dosa yang kita duduk bercakap jumpa. Dulu mengumpat cara macam mana tuan-tuan? Mengumpat macam mana tak? Mengumpat kena duduk datang 2 orang, 3 orang. Dulu zaman 30 tahun, 40 tahun sebelum ada Facebook ataupun sebelum masuk zaman teknologi, kena berjumpa dulu. Kau nak tahu beda laki Simeon, laki Simeon 2-3 orang kena, 4-5 orang tak ramai. Yang duduk berbincang, berburak saja yang tahu. Tapi hari ini Facebook, tekan sahaja satu Malaysia tahu. Dengan letak gambar, dengan kita viralkan, kemudian dengan kita pergi copy paste, dengan share, dalam beberapa saat sahaja satu Malaysia dan beberapa minit satu dunia dah tahu. Yang itu berat, sangat berat kesan daripada teknologi. Dia tidak haram. Teknologi tidak haram. Facebook tidak haram. Yang menjadikan haram perangai manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka bila kita faham tanggungjawab kita sebagai hamba Allah ataupun sebagai khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Surah Al-Baqarah Allah sebut tanggungjawab kita sebagai khalifah dan sebagai hamba. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiap-tiap hari adik baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, kepada engkau sahajalah yang kami perhambakan diri. Tapi orang Melayu diterjemahkan kepada engkau sahaja yang kami sembah. Kebanyakan orang Melayu dia pergi terjemahkan iyyaka na'budu, kepada engkau sahajalah yang kami sembah. Tidak tepat.
Tak boleh kita letak perkataan sembah. Nanti orang fikir semayang. Tugas kita dengan Allah ni semayang saja. Keluar daripada masjid, boleh buat macam-macam. Boleh merokok, kemudian boleh tengok anak dara orang, boleh couple, boleh buka aurat. Yang itu mentaliti kita. Sebab kita dah terjemahkan iyyaka na'budu, kepada engkau sahajalah yang kami sembah. Sembah je lah. Tugas kita dengan Allah semayang saja. Tapi kalau bisnes boleh menipu, kalau bersukan boleh mendedahkan aurat. Sebab sembahyang dah selesai, jadi boleh buat maksiat. Yang itu sebagian besar kita fikir. Tuan-tuan, kita terjemahkan dengan tepat iyyaka na'budu, kepada engkau sahajalah yang kami perhambakan diri. Sebab tanggungjawab kita sebagai hamba bukan dalam masjid, bahkan luar daripada masjid kita masih hamba Allah. Ada tak, Kak? Saya nak tanya tuan-tuan, adik-adik, ada tak dalam hidup kita 24 jam daripada bangun subuh celik saja selepas baca alhamdulillah dan tibak dan amatana wa ilahi nusyur, sampailah kita tidur balik bismikallahumma ahya wa amut. Ada tak dalam tempoh 24 jam itu kita tidak menjadi hamba Allah? Ada tak? Tak ada. Ada, Ustaz, dalam jamban tengah berak. Tuan-tuan, masa benda tu keluar, tuan-tuan buatnya Allah taat goreng pisang tu. Tak naik yang dibuat. Tahu goreng pisang? Kau masuk jamban, kau berak, keluarkan goreng pisang. Ada orang fikir, Ustaz, kalau berak dalam jamban mungkin Allah tak nampak kot. Buatnya Allah tahan 3 jam benda tu tergantung. Ada kau, Ustaz, kita tak perlukan Allah masa tengah tidur. Masa tengah tidur tak buat apa-apa. Tuan-tuan, masa tengah tidur kita sedang melakukan satu perbuatan. Apa dia? Tidur. Dan Allah mentadbir urusan tidur. Allah itu tidak sinah dan tidak nau, tidak lupa dan tidak. Allah tidur kan? Allah tidak tidur. Berapa ramai yang mati? Saya di Mesir dulu, ada sahabat saya mati dalam tidur. Kejut-kejut tak lama. Kejut-kejut tak lama, tuan-tuan. Bermakna Allah mentadbir urusan manusia, sama ada dia dalam toilet ataupun sedang tidur, di mana-mana pun. Kita nak bagi kefahaman kita betul balik, supaya kita tidak menganggap masjid sahaja tempat kita mempusatkan tanggungjawab kita terhadap Allah. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sebagai seorang suami yang romantik, dia ada 13 isteri. Nabi Muhammad sebagai seorang JKKKKK, ketua kampung. Nabi Muhammad sebagai seorang Perdana Menteri, sebagai seorang Sultan, sebagai seorang Panglima Perang, sebagai seorang masyarakat awam yang dia berurusan. Jadi Nabi manusia biasa. Dia nak tunjukkan kepada masyarakat cara nak jadi orang macam ni. Nabi sebagai seorang imam, dia nak tunjukkan kepada manusia, walaupun kita duduk dalam masjid 5 minit sembahyang isyak, keluar kita tidak lepas daripada tanggungjawab sebagai hamba. Waktu satu hari, tuan-tuan, akak-akak, Nabi pergi ke pasar. Kemudian Nabi tengok ada orang di pasar itu dia menjual menipu. Kemudian Nabi selupkan tangan dalam. Bila dia keluar balik, rupa-rupanya buah bahagian bawah itu busuk. Dia letak yang elok-elok bahagian atas, yang bawah busuk, supaya nanti bila ada orang beli, orang tambuk, termasuk sekali yang busuk. Nanti dia tengok yang atas, oh semua elok, ni semua elok, yang ambil semua. Selalu kalau kita pergi pergi kedai beli langsat, dia kata, bang pilih yang elok. Kita pun pandang tempat lain. Waktu kita pandang tu, dia akan tanggung apa saja yang ada. Nabi kata apa? Lain kali jangan buat begini. Maknanya, tuan-tuan, itu masalah hukum. Masalah hukum. Menipu, dan menipu termasuk salah satu daripada dosa-dosa besar. Tuan-tuan, kembali balik kita kepada tajuk bala, musibah ataupun ujian. Macam tu sini saya tajuk. Sebelum saya huraikan, masyarakat Melayu dia sering terkeliru. Dia samakan, dia bezakan bala dengan ujian. Ini orang Melayu, bukan bangsa lain, Melayu saja. Masyarakat Melayu majoriti kata apa? Bila sebut bala untuk orang jahat. Kenapa rumah kau terbakar? Bala, kau tak bayar bil Astro Prima contoh.
ataupun bala bini kau tak pakai tudung. Maknanya bila sebut bala untuk orang jahat, tapi bila sebut ujian untuk orang baik. Tuan-tuan, ini satu kekeliruan. Bala dengan ujian sama. Sebab bala bahasa Arab, ujian bahasa Melayu itu je. Ini bukan masalah kata lawat, ini masalah translation. Sebab apa saya katakan bala adalah ujian? Sebab Nabi kena bala. Nabi Muhammad orang yang paling dahsyat kena bala. Takkan kita kata Nabi jahat. Mana dalilnya? Hadis sahih. Apabila seorang sahabat dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an?" Wahai Nabi, manusia yang manakah yang paling teruk kena bala? Nabi kata apa? Aku. Selesai. Oh, jahatnya kau. Nabi paling teruk kena bala. Fal anbiya, para nabi. Kan di kalangan para nabi yang kita kenal 25 orang yang namanya disebut dalam Quran tidak boleh diubah walaupun satu huruf. Kalau kita tak percaya walaupun satu orang, kafir. 25 orang nabi yang Allah rakamkan dalam Quran, tak percaya satu huruf, kafir. Senang saja. Dan salah satu nabi yang Allah ceritakan paling indah, paling lengkap daripada baby sampai ke tua jadi menteri, Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam banyak-banyak nabi, Nabi Yusuf yang Allah ceritakan dalam Quran lengkap daripada baby sampai ke tua. Nak kata para nabi, tuan-tuan, adalah golongan yang paling teruk kena bala. Takkan nabi jahat. Tuan, Fir'aun tak pernah demam. Diriwayatkan dalam sejarah, Fir'aun tak pernah demam. Kita kata kalau orang tak pernah kena bala ni, oh orang baik. Fir'aun tak pernah. Ada kenal Fir'aun? Abang Aun, kenal? Pernah nampak Fir'aun pergi klinik satu Malaysia? Fir'aun tak pernah demam, tak pernah bersin. Oh, Fir'aun baik. Sebab tu dia dijaga oleh Allah. Yang itu nanti saya akan uraikan. Kadang-kadang kita tengok, akak-akak perasan tak, tuan-tuan, adik-adik yang sekolah ni, ada yang SPM dekat sini. Budak-budak SPM ni satu hal, nanti saya ceritakan. Ustaz, ini soalan yang budak-budak selalu kemukakan. Ustaz, saya semayang, tapi keputusan saya 8B. Yang kawan saya tak pernah semayang, melawan mak, tapi keputusan 9A. Allah tidak adil. Allah tidak adil. Bermakna Allah zalim. Betul Allah zalim? Kau angguk Fir'aun. Allah jahat ke baik? Baik. Saya semayang, Ustaz. Saya pergi semayang Jumaat, kemudian saya semayang Zuhur. Zuhur kadang-kadang sehari 2 kali. Nak kata dia rajin semayang. Ialah semayang 2 kali. Yang pertamanya semayang berjemaah. Kemudian bila selesai semayang berjemaah, ada seorang datang lewat, saya semayang dengan dia, nak bagi dia pahala jemaah. Nak kata baik dia. Tapi bila keputusan PT3, kita panggil PT3 kan? Zaman Ustaz dulu PMR. Zaman nenek kamu SRP. Zaman kamu PT3. Aku tak tahu lagi apa kerajaan nak ubah. Tahun depan MP4 kot. Ubah, tapi perangai sama. Jadi orang bertikai. Ustaz, kenapa ya Ustaz? Tuan-tuan, Nabi first kali asas, Nabi paling teruk kena ujian. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang paling, dia ikut ranking, dia ikut kedudukan. Yang paling tinggi imannya, yang paling kental batu imannya, maka ujiannya besar. Nabi. Batu di kalangan Nabi pun ada 5 orang yang dikenali sebagai ulul azmi. Antaranya Nabi Musa. Nabi Musa menghadap Fir'aun. Nabi Muhammad menghadap 2 orang Abu Jahal lagi seorang, Abu Lahab. Ini bukan geng pas sekolah, ini geng brutal. Kemudian 3 orang nabi-nabi yang lain yang dipanggil sebagai ulul azmi. Di kalangan Nabi, 5 orang yang paling teruk diuji oleh Allah. Maknanya yang paling teruk kena bala. Dalam
bahasa Melayu, bala itu adalah ujian. Selesai. Maka tuan-tuan, bila kita nak kata apabila Allah menimpakan sesuatu keburukan, Ustaz, macam mana nak tahu kalau keburukan itu menimpa manusia, itu sebab dia orang baik ataupun dia orang jahat? Jawapannya tak tahu. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. La ta'lamun. Jangan kita berkata sesuatu berkaitan dengan Allah yang kita tak tahu. Tuan-tuan, kita pergi kata orang tu rumah terbakar ataupun diberikan bala sebab dia jahat. Maknanya kita tuduh Allah ini Tuhan yang masih turunkan bala saja kepada manusia. Maka Allah jahat. Allah itu zalim. Banjir di Kelantan. Banjir di Kelantan, satu je. Hari ini tuan-tuan Jerebu, satu negeri saja yang tak cuti sekolah. Mana? Kelantan. Hari itu banjir dekat Kelantan. Hari ini Jerebu kecuali Kelantan. Kalau negeri Sembilan, budak-budak ni seronok. Kalau boleh, ya Allah, kekalkan Jerebu ni sampai kiamat. Sebab cuti sekolah. Budak-budak sekolah seronok. Kadang-kadang dia siap tanya dengan kita, Ustaz, untuk besok pagi punya Jerebu, rasanya ada kan? Jadi saya cadangkan adik kau berhenti sekolah terus. Negeri Sembilan selalu cuti. Kita tukar Negeri Sembilan dah cuti. Hari itu banjir Negeri Sembilan ada kena sikit. Benda bencana-bencana alam ni, budak-budak sekolah paling suka. Siap doa, Ustaz, kalau banjir kan best. Ya, mak bapak kau yang susah. Kau senang cuti sekolah. Sekarang ni betul-betul dah cuti sebulan 2. Harap-harap adik boleh manfaatkan waktu cuti. Banyak program-program. Tuan-tuan, orang kata dia tak pernah semayang, tapi Allah tak pernah bagi bala. Saya semayang, Allah bagi bala. Tuan-tuan, bala ni bukan benda yang boleh nampak sahaja. Kita fikir bala benda yang boleh nampak. Orang tu tak semayang, Ustaz, saya nak rumah dia meletup. Kita nak bala tu nampak. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni ada dua unsur. Pertama, benda yang boleh nampak. Kedua, benda yang tak boleh nampak. Sama juga kak, macam rezeki kakak-kakak. Rezeki ni orang Melayu pergi duit ataupun makanan, itu saja. Sampaikan orang lupa ketenangan juga rezeki. Berapa ramai orang kaya dekat Malaysia tapi hidup tak tenang. Sebab bila dah ada banyak duit, dia mula risau kerana ada sesuatu dan takut kehilangan. Tapi orang miskin, kerjanya sawah, makan ikan masin, nasi pun mungkin seminggu sekali, tapi dia bahagia. Sebab apa? Sebab dia kaya dari segi hati. Dan dia pun tak perlu risau. Abang tak risau ke bang? Bayar hilang. Apa bayar? Aku pun tak ada bayar. Tak ada apa yang nak dirisau. Yang aku paling risau kalau aku kehilangan iman dan takwa. Itu saja. Tapi berapa ramai tuan-tuan di kalangan orang kaya sebenarnya mereka miskin. Sebab apa? Dah ada duit berjuta-juta, masih lagi nak pancung bisnes orang. Maknanya miskin lagi. Orang yang kaya kalau ikut ilmu tasawuf adalah orang yang syukur dan merasa cukup dengan apa yang dia. Tak nak duduk kondominium ke, tak nak beli kereta, tak apa, alhamdulillah. Aku bekerja pagi balik petang dan aku usaha sebab Allah suruh usaha. Ini yang aku dapat, aku dah sahami. Mungkin usaha Allah bagi ni, alhamdulillah. Maka ini adalah orang yang paling kaya. Dia pun bukan duduk malas. Tak kerja ke bang? Tak pun duduk kat merah kan bulan datang daripada langit. Yang tu lain tuan. Nabi tak suruh meminta-minta. Nabi tidak suruh meminta-minta. Apabila Nabi lihat seorang lelaki dia meminta sedekah, Nabi kata, lebih baik kau pergi cari kayu api, kemudian jual di pasar dan makan hasil daripada jualan kayu api. Lagi baik daripada hidup meminta-minta. Nabi tak pernah larang cari dunia. Nabi tak pernah larang jadi kaya raya. Tapi dengan syarat kaya raya tidak menghalang akhirat. Itu saja. Nabi bukan suruh miskin kan? Saya bukan suruh kakak miskin, tuan-tuan miskin balik rumah, keluarkan rantai, jual tak. Kaya silakan. Ustaz, acik nak beli Porsche, ya silakan. Nak beli baju baru, silakan. Ada orang kata kena zuhud. Islam suruh zuhud, pakai baju bulu koyak-koyak. Tidak. Zuhud itu bukan pada pakaian, zuhud itu pada hati. Ada orang kaya, kereta ada 4, tapi sentiasa bersedekah. Dan kekayaannya tidak pernah menghalang dia untuk ke masjid. Ini zuhud.
baju mewah. Kalau gaji sebulan 200.000, kereta kancil contoh, itu bukan zuhud, itu namanya ajah zuhud. Supaya nanti orang kata, bagusnya dia, itu namanya riak tu. Kalau gaji 200.000, kereta mesti Porsche, yang itu zuhud. Sebab Islam tak pernah melarang umatnya untuk mencari kekayaan, tapi dengan syarat kekayaan tak menghalang kita dengan Allah. Tuan-tuan, kita katakan bala mesti sesuatu yang buruk menimpa keluarga. Sama ada keluarganya ada yang mati ataupun bisnesnya lingkup, baru bala. Tak. Dalam Islam ada disebut perkataan istidraj. Tuan-tuan pernah dengar perkataan istidraj? Saya minta maaf sebut. Kat Malaysia ni, akak senaraikan 10 orang yang paling kaya di Malaysia. Berapa ramai orang Melayu dan berapa ramai Cina dan India. Daripada 10 yang paling kaya, berapa ramai Melayu? Seorang. Yang lain semua, kita kata, Ustaz, ini Allah tidak adil sebab dia bagi kekayaan pada orang non-Muslim. Tuan-tuan, dunia ada undang-undang, akhirat ada peraturan. Salah satu daripada undang-undang dunia, siapa berusaha keras dia akan dapat banyak. Itu saja. Allah tak cerita pasal rahmat. Allah cerita siapa yang bekerja keras dia akan dapat duit banyak. Rahmat tak rahmat nanti dulu. Jadi bila ada dua orang, satu non-Muslim, satu Islam. Islam ni memang kata, Ustaz, saya akidah yang betul, engkau asyik mengaku kau betul, subuh kau pun pukul 10. Kita ni tuan-tuan, kita asyik mengaku, Ustaz, saya ni akidah yang benar, betul akidah yang benar, tapi satu pun arahan Allah kita tak buat. Islam tidak mahu begitu. Ada tu kata, Ustaz, kenapa dia kaya? Dia kan kafir. Betul dia kafir, tapi dia mengikut ajaran Islam. Apa dia ajaran Islam? Berusaha bersungguh-sungguh. Ustaz, bukan kafir masuk neraka. Dia masuk neraka tu cerita lain. Sekarang ni cerita dunia. Cerita dekat dunia tuan-tuan, siapa cepat dia dapat. Cerita dekat akhirat, undang-undang lain. Sebab tu dalam ayat yang paling famous kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita nak terjemahkan, sebenarnya Rahman dengan Rahim sama je. Rahman daripada perkataan Ra, Ha dengan Mim. Rahim daripada perkataan Ra, Ha dengan Mim. Tapi sebutannya satu Rahman, satu Rahim. Maka apa beza? Kalau sama, apa fungsinya Allah sebut? Sia-sia Allah sebut. Bahasa Arab ini sangat unik. Rahman, Rahim. Antara huraian ulama kata, Rahman ini sikap pengasih Allah, tak kira bulu dan tak double standard kepada semua makhluknya, sama ada Islam ataupun non-Muslim. Lembu ada rezeki. Adik, pernah dengar lembu mati tak kahwin? Lembu sentiasa ada rumput. Walaupun itu je makanan dia dekat dalam dunia. Lembu makanan dia rumput. Akak tak pernah dengar lembu minta masak lemak cili api, tak pernah. Kucing, tahu kucing? Daripada zaman Fir'aun sampai dia jadi Doraemon, sampai sekarang, kucing makan apa? Ikan. Cuma kucing Doraemon itu yang pelik, makan kue dorayaki itu. Kucing tak pernah minta lebih daripada ikan. Ada kucing minta family meal, meow, family meal, meow, tak ada. Tapi dia mati tak? Tak mati. Allah menentukan semut dalam batu, cacing dalam tanah, yang lawan Allah, yang tak pernah semayang, hidup segar-ugar. Ini sifat Ar-Rahman. Allah bagi. Apa bagi? Kalau aku bagi, Qarun hidup, Fir'aun sehat. Fir'aun kaya tuan-tuan, walaupun dia mengaku Tuhan. Inni Rabbukumul A'la. Hari ini, kalau nama kita masuk surat khabar Metro, bangga satu kampung. Nama Acik masuk surat khabar. Nama Acik masuk surat khabar, bangga. Baru masuk surat khabar, Fir'aun lagi best, nama masuk Quran. Tak kecoh pun. Hari ini mimpi jumpa Nabi. Tu pun belum confirm Nabi.
Satu kampung pergi canang, mimpi jumpa Nabi. Sebab apa? Dia kata waktu mimpi tu ada orang pakai serban jubah, lepas tu muka bercahaya, tangan kanan pegang Quran, tangan kiri pegang Sahih Bukhari. Nabi itu Ustaz, dia pula yang confirmkan. Satu kampung di canang, belum tentu Nabi lagi. Mungkin setan. Ustaz tak boleh cakap macam tu. Sebab setan tak boleh menyerupai Nabi. Kalau dia serupa Nabi, dia meletup. Ya, betul. Tapi Acik tak pernah jumpa Nabi. Mana Acik tahu tu Nabi ke setan? Sebab tu Nabi ni tuan-tuan, bila Nabi wafat, setan dia tak boleh masuk dalam mimpi Abu Bakar. Setan dia tak boleh masuk dalam mimpi para sahabat. Lepas tu dia kata, akulah Nabi. Nak kena terajak Abu Bakar. Abu Bakar tiap-tiap hari jumpa Nabi. Sebab tu dia boleh tipu kita. Sebab kita tak pernah jumpa Nabi. Tak mana-mana imam ke mana-mana Bilal begitu semua. Kemudian dia pergi serupa, dia kata dengan makcik, akulah Nabi. Setan. Jadi kita bangga. Tak payah semayang, makcik rasa cuti lah semayang seminggu, baru lepas jumpa Nabi. Tuan-tuan, kita nak koyo sangat kenapa yang kita mimpi jumpa Nabi. Abu Jahal tiap-tiap hari live jumpa Nabi. Live Abu Jahal jumpa Nabi tiap-tiap hari. Tapi tak beriman pun. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup manusia ini yang paling kualiti sekali ialah iman. Ada satu ayat orang selalu tampal dekat restoran Tom Yam. Akak tahu tak ayat? Orang selalu tampal dekat dinding. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pergi mana-mana restoran pun ayat tu mesti ada. Maksudnya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar. Restoran selalu ada. Orang panggil ayat 1000 dinar. Kita katakan, ayat ni kau faham betul-betul, kemudian kau hayati, kau amalkan ke tidak? Sebab ayat ni berat tuan-tuan. Kita tampal dekat restoran, tapi bisnes menipu. Kita tampal dekat restoran, tapi cashier yang perempuan tak pakai tunduk. Sedangkan ayat ni sebut tentang takwa. Letak dekat restoran, tapi pakai pelaris. Tetap. Ini masalah yang berlaku. Apabila umat Islam hanya meletakkan syiar Islam sebagai simbol, nak bagi tahu yang dia orang Islam, itu je. Pergi rumah orang Melayu mana-mana pun mesti ada tulisan Allah dengan Muhammad. Kemudian ayat kursi. Kemudian 3 qul. Dia tampal. Sebab apa? Nak bagi tahu rumah tu orang Islam duduk. Oh, letak ayat ni, ayat Quran, tapi dia sendiri tak sembahyang. Sebab tu hari ni tuan-tuan, manusia lebih terpedaya dengan simbol. Dia tak buat simbol. Itu saja. Zaman Nabi tak ada tampal-tampal. Quran pun belum ada. Sebab semua sahabat hafal dalam hati, ada penulisan. Tapi Nabi peringkat pertamanya, Nabi tidak memerintahkan untuk menulis hadis-hadis Nabi. Sebab takut bercampur dengan Al-Quran. Apa yang paling penting pada zaman Rasulullah dan para sahabat? Pengamalan dan praktikal isi kandungan Al-Quran. Itu yang lebih penting. Hari ini alhamdulillah kita ada banyak sekolah tahfiz. Alhamdulillah. Satu benda yang bagus. Tapi kadang-kadang kita tanya adik-adik tahfiz, adik-adik hafal saja ke adik-adik faham? Hafal saja Ustaz. Kena faham. Kena faham. Jangan nanti dapat sejen menghafal tapi tak faham. Zaman Nabi dulu tak semua sahabat hafal. Tidak semua sahabat yang hafal Quran. Tapi semua sahabat confirm mengamalkan Al-Quran nombor 1. Sebab tu tuan-tuan, setiap daripada ujian yang mereka lalui, setiap daripada musibah yang mereka lalui, mereka dapat capai dengan tenang dan dapat hadapi dengan jiwa yang baik. Sebab mereka faham itu semua. Asal antaqrahu syai'an, barangkali benda yang kamu benci Allah bagi, benda tu yang terbaik. Barangkali benda yang kamu suka, benda tu benda yang buruk bagi kamu. Ini berapa ramai orang yang tak semayang tapi dapat keputusan cemerlang. Rupa-rupanya itu pahala. Allah bagi dia nikmat, semoga dia makin jauh daripada Allah.
Sebab tu kita katakan bala ni bukan rumah terbakar sahaja. Bala ni apabila tiba satu masa, kau semakin jauh daripada Allah, sedangkan kau tak sedar. Makin jauh dengan Allah, sedangkan kau tak sedar. Bila ada orang tanya, Ustaz, kawan saya dia buat maksiat tapi dia tak rasa pun bala, ataupun dia diturunkan bala tapi dia tak rasa bala itu sedang melimpah. Itu saja. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, saya duduk negeri Sembilan. Saya tak tahu keadaan di Selangor ataupun di Kuala Lumpur. Akak-akak dan adik-adik tengok, anak-anak muda, tuan-tuan tengok, masjid cukuplah, masjid cukuplah. Nak kata kita ni jauh dengan Allah ataupun dekat, tengok Allah dengan kita macam mana. Baru kita tahu kedudukan kita dengan Allah. Yang hari ini Allah bayar cash ataupun Allah usik sikit, Allah jentik sikit, kita dah mengeluh. Tapi dengan apa yang kita buat dengan Allah, jauh lebih teruk dengan apa yang Allah bagi kita. Di Negeri Sembilan, di tempat saya, masjid sangat sedih. Bangunan pertama yang Nabi bina, masjid. Tapi nasib masjid zaman sekarang sangat sedih. Bila kita tengok, lagi ramai orang tak datang daripada datang. Kalau yang datang pun, tuan-tuan fahamlah, yang datang ke masjid umur berapa tahun? Umur berapa tahun tak? Lawan mas. Mana ceria popstar? Mana generasi ceria popstar? Kalau yang paling muda pun Gegar Vaganza, itu umur dalam 40 tahun. Ada sekali saya singgah masjid, sembahyang maghrib. Kita selalu sembahyang maghrib kan ramai. Subuh tu faham lah, mati syahid Quran Badar. Maghrib ni ramai, patutnya ramai. Tapi yang datang tuan-tuan, yang datang 8 orang bang. Umur 88 tu 80, dekat dengan van jenazah. Mana golongan bayar-bayar kau? Sampaikan aku fikir, takkan orang kampung ni lahir-lahir umur 50. Tuan-tuan, itu nasib masjid. Bila Allah turunkan bala, kita pun faham. Saya dekat Mesir 11 tahun lebih. Lama saya dekat Mesir. Kalau saya lama sikit jadi Fir'aun lagi. Saya tengok masyarakat Mesir ni bagus. Walaupun dalam keadaan kita marah dia, Ustaz, akak pergi Mesir kasar lah Ustaz. Memang dia tak sama macam Melayu. Melayu ni betul, memang kasar. Itu memang tak dapat dinafikan. Dia main kepala tuan-tuan. Kalau gurau main kepala, itu tanda kemesraan. Orang Arab ni kalau main kepala sekeh-sekeh, maknanya mesra. Tapi jangan ambil buntut. Rabur buntut kan? Pantang. Orang Melayu kepala tak boleh, buntut okey. Orang Arab kepala okey, pegang buntut kan? Sebab buntut marah. Buntut. Orang Selangor sebut apa? Saya cakap buntut. Buntut itu marah, punggung marah, pegang-pegang, gurau-gurau memang kena berasak. Itu Arab. Kepala tak ada masalah. Kasar. Saya pernah nampak agak. Saya masuk kedai buku, jual Quran, susun buku sampai tinggi, Quran sampai pinggang. Saya nampak depan mata saya orang Arab duduk atas Quran, dia jadikan terus. Kasar. Bagi kita orang Melayu di tahap semangat Melayu kita lah, kita kata kurang ajar. Quran dijadikan sebagai kerusi. Kita marah. Kita lagi Arab daripada dia. Kenapa kau duduk atas ni? Leh tidak. Kenapa macam ni? Biadab. Tapi dia sporting, dia ikut. Okey, maklum. Maaf. Tapi tuan-tuan, dalam pada dia kurang ajar bagi kita lah. Dia baca Quran tiap-tiap hari. Tak kira bulan Ramadan ataupun selepas Ramadan. Yang ni cengking. Bangsa Arab. Melayu? Oh, adab sopan tinggi. Letak Quran tinggi, itu yang tak tercapai. Bila bulan Ramadan, halo, mana mak letak Quran lo? Tak lah mak dah teatak kot. Panggil tangga bomba, baru tegek-tegek cari Quran. Setahun sekali ya bulan Ramadan. Habis Ramadan tuan-tuan, habis Quran. Budak-budak exam, periksa. Time puasa, seminggu sebelum puasa, solat 5 waktu lengkap. Buku tak baca, Ayasin teralah. Kan seminggu sebelum puasa budak-budak SPM, budak-budak PT3 kan,
bawa botol-botol mineral, buka penutup, kemudian duduk bulatan, baca Yasin. Mengharapkan air Yasin, kemudian minum. Buku tak baca. Tuan-tuan, Islam ini agama yang mengajar kita usaha, bukan keajaiban. Ustaz tadi baru balik daripada surau, baca Yasin, minta-minta air bagi penerang nanti. Dia punya sefer, tuan-tuan. Kalau nak berjaya SPM, kena baca buku. Kalau nak berjaya dalam perang, kena turun. Sebab tu Nabi Muhammad turun padang, sebab nak menangkan Islam. Nabi tak pernah suruh, tak apa kita belajar silat, ada aura. Belum sempat musuh datang, dia tercampak. Tak ada. Nabi tak pernah ajar Islam ini agama ajaib ataupun agama merepek, khurafat dan misteri. Nabi suruh duduk, para sahabat duduk dalam. Tak apa, sahabat-sahabat sekalian, kita duduk saja dalam masjid ini, walaupun tentera musuh datang. Nanti daripada langit turun Megatron dengan transformer. Kita duduk di sini mengangkat. Jangan risau. Minta-minta berlaku keajaiban. Nabi tak ajar macam tu. Nabi, tuan-tuan, kali pertama dakwah dia dekat Taif, Nabi pergi sorak. Nabi pergi sorak. Nabi kena baling batu, berdarah sampai ke kaki. Kemudian malaikat bagi tawaran, kau nak tak aku ambil gunung, hancurkan penduduk? Nabi tak merajuk, Nabi tak kuyak, kata Mak Rempik. Nabi doa, ya Allah, mereka ni kelompok yang tak tahu, maafkan. Kalau mereka tak bantu aku sekarang, anak cucu mereka mungkin akan bantu. Nak kata begitu, Nabi punya optimis dalam kehidupan. Tapi Nabi usaha. Sahabat Nabi berapa ramai, tuan-tuan, yang mati dalam perang Badar, mati syahid. Tiba-tiba zaman sekarang ni ada budak-budak muda pula tanya, Ustaz, saya nak masuk ajaran-ajaran silat, dia ada aura. Kalau orang baling paku tak luk. Aku tanya balik, kalau kau nak tuntut ilmu kebal, bila masa kau nak mati syahid? Bila masanya yang kau nak mati syahid? Sedangkan Islam mendidik umatnya supaya rindukan syahid. Sahabat Nabi tak pernah pun ambil ilmu kebal daripada Nabi. Yang ini sekarang ini perkara yang selalu menghantui golongan masyarakat Melayu sekarang. Benda-benda khurafat dengan misteri. Sebab tu, tuan-tuan, Tuhan turunkan macam-macam untuk bagi kita kesedaran. Tuhan turunkan kita macam-macam signal supaya kita sedar, kembali balik cari pada dia. Bukan cari bomoh, bukan cari dukun. Tempat saya kat Bismillah, saya tak tahu dah dekat sini. Dulu ada satu budaya tak, kalau nak kahwin, nak elakkan hujan turun, campakkan sepeda dekat atas. Ada tak, tuan-tuan? Bukan sepeda lah pakaian. Sepeda tu nak kahwin, ni budaya masyarakat Melayu. Saya tak tahu dekat sini ada ke tidak. Tempat saya, kalau nak elak hujan turun, balik pakaian atas-atas. InsyaAllah hujan tak turun. Sayang. Khurafat. Macam-macam pengaruh khurafat. Maka Allah turunkan bala lagi pun tak sedar-sedar juga. Benda ni berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Yang kita faham, manusia ni kalau masalah tauhid, habis. Bila mati dalam keadaan akidah tidak betul, dekat akhirat tidak akan bahagia selama-lamanya. Tapi kalau mati dalam keadaan tauhid, okey, walaupun dia pernah mencuri, dia pernah berzina, dia pernah merogol, dia pernah bunuh orang, tapi mati okey. Maksudnya mati dalam keadaan beriman, Allah ampunkan. Mungkin kena cuci sekejap dengan dynamo dekat neraka, lepas tu masuk ke dalam syurga. Tapi ada satu orang tak pernah rogol, tak pernah zina, tak pernah merompak, sedekah orang selalu, tapi mati dalam keadaan ragu-ragu dengan Allah. Selesai. Hari ini, tuan-tuan, isu akidah, ajaran sesat. Hari ini kita impor Syiah kan, Syiah. Bukan Syiah sahaja, Syiah itu salah satu. Kalau tuan-tuan buka laman web Jakim, adik-adik buka laman web Jakim, ada 58 ajaran sesat di Malaysia. 58. Salah satunya adalah Syiah. Itu yang mengikut perangai Fir'aun ada dua. Satu ayah Pin. Ayah Pin pun tak tahu, saya pun lagi ketujuh, dia tak turun-turun lagi. Satu lagi Tuhan Harun. Dua ni. Sebab tu kita kata
Orang baik macam Nabi Musa tak ada lagi. Nabi Musa dah tak ada lah, tapi perangai Nabi Musa ada. Orang baik-baik. Nabi Muhammad tak ada. Abu Bakar As-Siddiq dah tak ada. Sayyidina Hamzah dah tak ada. Osman dah tak ada. Tapi perangai yang suka bersedekah macam Osman ada. Sama juga dengan yang jahat. Fir'aun tak ada. Perangai macam Fir'aun ada. Ayah Pin mengaku jadi Tuhan. Jahat. Manusia ni tuan-tuan, kalau dia jahat sungguh. Dan kalau dia baik, dia lebih baik daripada malaikat. Sebab Allah menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau dia baik, lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau buat hal lagi teruk daripada lembu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau manusia ni jahat, dia lagi teruk daripada lembu. Allah sebut dalam Quran, mereka seperti binatang ternakan, bahkan lagi sesat daripada binatang ternakan. Sebab tu masalah Fir'aun, dia boleh mengaku jadi Tuhan. Sampai Allah turunkan bala. Walaupun sepanjang hidup dia penuh dengan kemewahan. Bila Nabi Musa ketuk tongkat dekat Laut Merah tu, ketuk tongkat, Nabi Musa diberikan mukjizat, tongkat dia boleh tukar jadi ular. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak telan tongkat-tongkat ahli sihir yang boleh tukar jadi ular. Kau ingat ular kau dia besar, tengok sekali ular telan semua. Kemudian bila Nabi Musa ketuk tongkat dekat Laut Merah, maka terbelah, keluarlah highway plus itu. Maka umat Islam pun berlari selamatkan diri. Kemudian Fir'aun pun kejar. Musa dengan para sahabat dia dah sampai ke sepadan sana, seberang sana. Fir'aun dekat tengah-tengah. Allah tutup balik belahan laut. Maka mati lemaslah Fir'aun dalam tu. Mati dengan cara yang gila. Lepas tu setan kalau boleh terperanjat tuan-tuan, syaitan kalau boleh terperanjat dengan perangai Fir'aun. Syaitan pun sejahat-jahat iblis, sejahat-jahat syaitan tak pernah mengaku jadi Tuhan. Iblis ni satu je problem dia. Dia angkuh. Waktu Nabi Adam selesai penciptaannya, Allah suruh iblis sujud hormat kepada Adam. Sebab sebagai makhluk yang terbaik. Iblis kata apa? Aku dijadikan daripada api, Adam daripada tanah. Api dengan tanah, api lagi bagus. Tak kapur. Itu dia. Jahat iblis ni. Tapi itu je lah. Dia tak pernah mengaku dia Tuhan. Dan dia tahu Allah Tuhan dia. Tiba-tiba ada seorang manusia nama Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Lepas tu kalau iblis ni boleh terperanjat, dia boleh cakap dia lagi setan daripada setan. Terperanjat iblis, pencen setan. Kerja kita tak banyak lah. Takut pula setan ada lagi. Yang ini fenomena di kalangan manusia. Sebab tu tuan-tuan, hari ini dunia zaman sekarang, saya nak kaitkan tentang isu-isu semasa. Baru-baru ni berlaku Jerbu berlaku. Sama ada dia sebagai bala ataupun musibah, itu bukan kerja kita. Bukan kerja kita nak benda tu, ini bala, ini musibah. Sampaikan kita mengatakan sesuatu kepada Allah benda yang tak betul. Sampaikan orang pandang Tuhan ni tahu turun bala je, kenapa dia tak bagi kita keselamatan? Kalau betul dia Tuhan yang adil, bagilah macam orang Barat Amerika. Barat Amerika dengan filem, dengan teknologi, Tuhan bagi nikmat yang banyak kepada Barat. Tapi Malaysia tak ada filem yang hebat. Paling best pun jangan pandang belakang. Orang Melayu kan suka cerita-cerita macam tu. Orang Melayu ni tuan-tuan, dia ada 3 je konsep cerita dia. Pertama, cerita hantu. Banyak kan cerita hantu kat Malaysia ni, jangan pandang belakang. Tapi orang Melayu legit pandang juga. Tu yang buat filem kedua, jangan pandang belakang lagi. Degil, pandang lagi. Buat filem ketiga nak bagi faham, jangan pandang belakang, syongkak. Pandang lagi tuan-tuan. Buat filem yang keempat, pujuk, tajuk dia memujuk, jangan pandang belakang lagi, boleh tak? Degil orang Melayu. Hantu, cerita hantu. Dia buat cerita, lepas tu dia takut. Kan barang buat satu benda, buat satu benda, dia takut. Nak kan barang. Mana ada hantu dalam dunia? Yang ada syaitan, jin dengan iblis. Yang kedua, cerita-cerita Melayu yang berbentuk kelakar. Maknanya bila tengok gelap, betul ada program-program dari TV, MLM, ataupun cerita-cerita yang kelakar, bintang mencari bintang. Orang Melayu suka ketawa, masyarakat kita suka ketawa. Kadang-kadang benda tu tak bagi manfaat pun ketawa. Itu yang kedua.
Yang ketiga, yang ni yang banyak menghantui budak-budak remaja, adik-adik remaja. Cerita apa? Cinta. Cinta. Sama ada bersiri ataupun filem. Suamiku Encik Perfect Dad. Semua cinta paling agung. Suamiku Encik Sotong, nenek ketam suami udang. Yang bersiri ku tinggalkan cinta di Okinawa. Kemudian yang bersiri cinta ibadah. Tuan-tuan, saya duduk Senawang. Adik-adik, aku duduk Senawang. Tahu Senawang? Tahu Senawang? Pernah pergi Senawang? Saya bergaul dengan Mak Rempit. Itu fokus saya. Sebab apa saya bergaul dengan Mak Rempit? Sebab mereka generasi yang apabila orang dewasa mati, dia akan ganti orang dewasa jadi AJK masjid. Kalau diorang tak tarik ke masjid, besok bila kita mati, masjid kosong, tak ada pengganti. Jadi Senawang tuan-tuan, nak kata bala ke, musibah ke, tanggungjawab siapa yang tak tertunai, majoriti masyarakat remaja tak sembahyang. Kita boleh buat ujian, betul lah. Dr. Fadilah Khamsah kata apa? Dr. Fadilah Khamsah, Dr. Fadilah Khamsah, dekat Malaysia ni 80% orang Islam tak sembahyang. Akak tak payah buat kajian, tak payah buka internet, tak payah kata ustaz betul ke Dr. Fadilah Khamsah tu kata 80%? Bohong aja. Takkan dia pergi masjid satu-satu dekat dunia ni, dekat surau dekat Malaysia ni dia. Akak pergi masjid, akak tengok daripada 20 baris, berapa baris yang orang sembahyang? 2 baris. Bukan 20%. Yang baki 80% orang tak datang. Yang ramai belakang tu cicak dan gumbang. Itu kajian kita dah faham dah. Tak buka Google pun kita dah faham kajian itu betul. Dan budak-budak remaja tak ada. Ada pun dalam 2-3 kelas. Itu pun sebab abah dia ustaz ataupun dia sekolah agama. Tapi nak kata geng-geng motor, kena tanya. Kalau di Negeri Sembilan, di kawasan Senawang itulah tempat mereka beroperasi. Beroperasi apa? Dengan motor. Mak Rempit, motor makcik. Setiap malam Sabtu. Hari ni hari apa dia? Hari ni hari Ahad. Tak ada. Dia malam Sabtu, Sabtu malam Minggu. Itu 2 hari tempat dia orang menunaikan haji. 2 hari ni saja Mak Rempit menunaikan ibadah haji. Di mana? Di Senawang. Mereka akan pusing. Daripada Senawang, dia akan buat pusing sampai ke Seremban. Apa dia? Tawaf qudum. Start ihram, pakai ihram. Dia ada ihram. Dia ada mazhab. Ada 4 mazhab Rempit. Mazhab Syafi'i, Arai, Nakata dengan Reform. Mungkin makcik-makcik tak tahu. Sebab saya tengok ada budak-budak muda. Saya tengok ada budak-budak muda, anak-anak. Start pukul 12. Ihram, pakai ihram dia sahaja aku merempit kerana Allah. Start pukul 12, berakhir pukul 5. Dia akan berakhir pukul 5. Kalau ada operasi polis kejar, buat operasi, baru dia tukar rukun lain. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Dia main kejar-kejar dengan polis. Lepas habis tuan-tuan, lepas habis letih-letih, dia orang pun duduk melepak dekat tebing tinggi depan dataran Senawang untuk melakukan rukun terakhir mereka, melontar jamrah. Itu yang berlaku di Senawang. Nampak awet lalu? Tiap-tiap malam Sabtu, malam Minggu. Tuan-tuan, soal salah siapa? Mulalah tuduh-tuduh. Ustaz ni bala, ustaz ni musibah, ni salah cikgu. Mak bapak sekarang dengan cikgu gaduh. Zaman sekarang, mak bapak dengan cikgu gaduh. Akak perasan tak? Dulu, kalau anak mengadu dengan mak bapak, zaman piramid, anak mengadu dengan mak bapak, cikgu pukul, anak kena pukul. Sebab tu budak dulu menjadi. Zaman sekarang, kalau anak mengadu dengan mak, cikgu pukul, mak sama cikgu. Sebab tu budak sekarang menjadi-jadi. Sebab mak jawatan besar, CEO, abah pengarah urusan. Saya minta jabatan pendidikan tukarkan cikgu di sekolah lain. Sebab jawatan dia besar. Kesian cikgu.
Sebab ibu bapa menganggap, tak semua lah ya, tak semua. Ibu bapa menganggap tugas yang mengajar anak-anak semayang di sekolah. Dia lupa budak tu lahir daripada perut dia dulu. Tuan-tuan, ini paling. Sebab kita tinggalkan tanggungjawab. Bukan Allah bagi ke tak bagi, memang kita cari. Kita tinggalkan ajaran Nabi. Nabi tuan-tuan daripada budak tu besar ibu jari ataupun jarinya, jari ujungnya, sampailah besar, Nabi ajar cara-cara pendidikan. Lepas tu baby yang baru lahir, bapak dia akan dukung. Lepas tu dia bisik apa? Dia bisik apa kat telinga? Azan. Takkan dia bisik mak kau gila. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah azankan kita. Adik-adik tak sedar. Masa adik kecil, abah dukung. Allah azan, abah azankan supaya perkataan pertama yang kita dengar perkataan Allah. Bukan lagu Taylor Swift 22. Bukan lagu Selena Gomez Come and Get It. Perkataan pertama. Sampaikan jururawat yang kafir itu pun sudah hafal azan. Sebab tiap-tiap hari sambut bayi Islam. Abang, lu punya anak sudah lahir, kasih azan sama dia. Non-Muslim pun dah tahu. Sekali bapak yang Islam ni bang, yang di pantai takbir ayo. Nas tu confused. Ayah abang, sudahlah ya abang. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, apa musibah yang berlaku? Kalau setakat hafal Al-Fatihah, setakat boleh sebut Alhamdulillah, mengaku Islam, tak payahlah. Berapa ramai orang Hindu keluar daripada Kuwait, borak dengan kita, dia boleh cakap InsyaAllah Ustaz, nanti akak datang rumah Ustaz. Saya pernah borak dengan Hindu, ni ada merah, kami kushi kami ke. Ustaz borak dengan dia, akak nanti kita jumpa lagi ya, InsyaAllah. Dia lagi taranum daripada kita. Nak kata nak mengaku Islam tak Islam, apa tanda kau Islam? Saya hafal Al-Fatihah. Non-Muslim, separuh Quran, padri satu Quran. Sebab tu Islam itu letaknya bukan pada bercakap, bukan pada pakaian. Islam itu letaknya dekat hati. Sebab tu kalau langgar perintah Allah, nak sakitnya tu di sini juga. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, akak faham ke tak faham ni daripada tadi? Golak tu nak ambil hati saya. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, saya menyeru, saya minta maaf lah, suara saya memang bersemangat. Bukan nak kurang ajar tak. Kalau saya cakap belakang, saya tidur depan ni. Saya menyeru diri saya sendiri dan juga tuan-tuan. Hari ini kita heboh kan, kita heboh. Ustaz, dekat Paris, apa yang berlaku dekat Paris? Bom. Apa yang berlaku dekat Perancis? Bombing every day. Tiap-tiap hari Ustaz, Al-Quran dibakar di Perancis Ustaz. Kemudian umat Islam dibom. Alah, engkau subuh letak bom pun tak bangun. Malaysia, Quran tak bakar, orang tak baca. Quran tak bakar, orang tak baca. Hari ini kita heboh dekat Perancis, Quran kena bakar. Tuan-tuan, orang Islam di Perancis dia minoriti, tapi Islamnya bagus. Orang Islam di luar minoriti. Tuan-tuan, adik-adik tengok Islam dekat China yang kita mengaku Malaysia negara Islam, Malaysia negara Islam, Malaysia negara Islam. China bukan Islam, China bukan Islam. Seolah-olah Islam ni milik Melayu, Melayu Islam. Itu saja. Tapi tengok Islam dekat China, bahkan tamadun yang terawal sampai ke Islam China. Sebab kita duduk dalam kelompok kita sendiri, kita tak rasa perkembangan. Sebab tu peribahasa Arab, zaman awal peribahasa Arab kata apa? Utlubul ilma walau bisi. Ada orang kata ni hadis, ni bukan hadis, ni hadis palsu. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China. Ada Nabi sebut tuntut ilmu walaupun ke Jalan Sentul? Tak ada. Maknanya China dulu. Tapi disebabkan China dekat Malaysia ni mungkin ramai yang non-Muslim, so kita rasa China dia kafir, Melayu je Islam. Sedangkan berapa ramai anak-anak Melayu yang murtad kerana cinta. Dan berapa ramai orang-orang Cina dan India di Malaysia ini yang menjadi pendakwah. Sebab Nabi turun rahmatan lil alamin, bukan untuk pilih bulu. Tidak ada beza antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Bangsa bukan pilihan kita, tapi agama pilihan kita. Tak apa kau pilih dah. Kau nak sembah Allah ke tak nak sembah Allah? Tak nak, tak apa.
Tuan-tuan, akak-akak, waktu kita derhaka dengan Allah, Allah tak pernah bagi kita peti. Allah bagi ruang. Tapi bila dah mati, yang tu tak sempat dah. Bangsa, tuan-tuan, bangsa tak ada salah. Sebab Allah yang menjadikan kita lahir dalam bangsa Jawa, yang ni pula lahir dalam bangsa Bajau, kemudian Banjar, Melayunya dengan Perancis. Allah gunakan akal untuk kita memilih jalan yang paling tepat, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru diri saya sendiri, tuan-tuan dan adik-adik, kita carilah masjid. Maksud saya cari masjid itu bukan duduk dalam masjid 24 jam, tak. Berperangailah seperti perangai masjid. Adik-adik yang nak bersukan, akak-akak yang nak berniaga, nak niaga Tupperware, nak niaga kuih apa semua, terpulang. Tuan-tuan yang nak mencari harta kekayaan, pangkat keduniaan, silakan. Kata-kata sebut apa? Kejarlah dunia seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Jangan lupa akhirat dan kejarlah akhirat seolah-olah kamu akan mati esok hari. Sebenarnya kita pergi pejabat pukul 8 balik pukul 5 tu untuk akhirat. Apa buktinya untuk akhirat? Sebab itu amanah. Kita mengadap laptop, mengadap Android. Ustaz, handset ni tak ada kena-mengena dengan akhirat. Sebab benda moden, dunia, tuan-tuan, benda yang kita buat di pejabat, kita layan pelanggan. Bila pelanggan tanya, cik, boleh daftarkan saya? Benda tu amanah. Dalam Quran Allah sebut amanah. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Perintah Allah. Jadi tuan-tuan yang kerja pejabat, kerja sawah, akak yang jual kuih apa semua, biskut mazola, balik dinding pecah, semua itu amanah. Ada orang tempah kat akak, akak, saya nak tempah kuih bawang 3 balang, biskut mazola 3 balang. Kita janji seminggu siap, saya bagi duit deposit. Akak kena siapkan seminggu berdasarkan amanah. Maka itu ibadah. Kalau sengaja lewat, haram. Dia ada hukum. Jadi tuan-tuan jangan fikir, adik-adik jangan fikir kalau sebut pahala dalam masjid. Keluar daripada masjid suka hati, tak. Sebab Islam is the way of life. Seorang naik motor, dia bawa motor pergi kilat, sepanjang perjalanan dia amanah. Bawa motor hati-hati, jangan langgar orang, jangan ganggu masyarakat, kemudian jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, dan jaga sembahyang. Lepas tu kita nak memasjidkan balik masyarakat, dalam erti kata masyarakat tahu tanggungjawab dalam kehidupan mereka sebagai hamba Allah. Sama balik sebagaimana yang Nabi tunjukkan dulu. Nabi pun bukan suruh sahabat duduk 24 jam dalam masjid. Bahkan Nabi banyak berperang, pegang pedang. Nabi bisnes, Nabi beli barang dekat orang Yahudi. Nabi menyaksikan para sahabat bisnes. Siapa dia businessman? Pada zaman Nabi, Abdurrahman bin Auf. Dia pengarah urusan agrobank pada zaman Rasulullah. Nabi tak marah. Nabi tak ada kata, oh sahabat-sahabat pakai baju mewah sangat kuat, pecat, pakai baju yang buruk-buruk. Nabi tak pernah sebut. Sebab Nabi faham pada sahabatnya walaupun dalam keadaan dunia mencari kekayaan, tapi masih lagi hatinya terpaut dengan akhirat. Jadi sebab itulah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya kepada perjuangan Islam. Dia dengan Umar kan selalu bertanding berlumba. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar kan sentiasa bertanding, berebut-rebut siapa yang paling hebat. Maknanya di jalan Allah. Satu hari Sayyidina Umar dia sedekahkan separuh daripada harta. Banyak tuan-tuan. Contohlah harta Sayyidina Umar ada 1 juta, dia bagi 500,000, begitu je. Bila orang tanya, engkau sedekahkan sebahagian besar harta kau kepada jalan Allah, apa yang kau tinggalkan untuk Allah, untuk bini dan anak-anak kau? Sayyidina Umar jawab apa? Aku ada tinggalkan sebahagian lagi. Mana sedekah 500,000 banyak. Dia tinggalkan sebahagian untuk anak isteri. Tapi bila pergi dekat Abu Bakar sedekah semua, hampir harta. Bila orang tanya, kau sedekahkan semua ke jalan Allah, apa yang kau tinggalkan untuk anak isteri? Aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk mereka. Maknanya Abu Bakar sentiasa menang. Itu nak katanya tamaknya para sahabat dengan sahabat akhirat.
Sahabat memang golongan yang tamak. Sahabat Nabi golongan yang tamak. Tamak terhadap apa? Kecintaan Allah dan Rasul dan juga pahala untuk akhirat. Jadi tuan-tuan, hidup kita memang sentiasa ada masalah. Hidup kita akan Allah uji. Kita jangan kata, Ustaz, makcik minta lepas makcik semayang ni, makcik tak demam, makcik sihat tubuh badan, tak ada ujian. Tak, mesti ada ujian makcik. Mesti ada ujian. Kita tak boleh doa, ya Allah jangan bagi aku ujian. Tak boleh. Sebab ujian itu tujuannya untuk Allah tengok siapa di kalangan hamba dia yang betul-betul beriman. Jadi salah kalau kita doa, ya Allah jangan bagi aku ujian. Doa itu tak tepat. Doa yang tepat, ya Allah kalau kau bagi aku ujian, kau berikan aku kekuatan untuk menghadapi ujian itu. Sebab ujian pasti ya. Hati-hati kalau tak pernah ada ujian. Kalau tak pernah demam 3 minggu, 3 tahun tak pernah demam, sihat aja, hati-hati. Firaun itu. Sebab apa? Mungkin kadang-kadang orang dia bisnes tak pernah rugi. Sampai satu masa dia terfikir, ya Allah aku tak pernah rugi. Entah-entah Allah jadikan ini sebagai istidraj. Apa maksud istidraj? Istidraj ialah Allah berikan dia nikmat dan kekayaan dan kesenangan bukan sebab rahmat, tetapi untuk menjauh dan menyesatkan dia daripada jalan Allah. Apa lagi bala yang lebih besar daripada hati kita semakin jauh daripada Allah. Moga-moga tuan-tuan, adik-adik yang comel-comel ni ya, adik nak tengok Disneyland ya, Mickey Mouse layan, tak kisah. Tapi jangan lupa semayang. Dulu masa ustaz kecil dulu pun layan juga. Aku ada 2 kartun aku layan waktu aku kecil, Doraemon dengan Transform. Tapi masalahnya kak, Doraemon waktu tu 7.30 siaran. Doraemon waktu tu 7.30. Jadi kena buat mesyuarat, nak bincang dulu, nak pilih maghrib ke Doraemon. Waktu saya kecil dulu. Hari ini kadang-kadang kita tengok rancangan TV, siaran TV memang 24 jam. Kita tak ada fikir perlunya siaran TV pukul 7 sampai 8 stop, 4 sampai 5 stop. Nak rugi apa? Daripada rugi akhirat? Tak, all the time juga. Akhirnya kita yang kena pandai-pandai buat pilihan. Sebab nanti kita dah masuk dalam lubang kubur, Allah yang menentukan pilihan. Sama ada kubur kita jadi taman syurga ataupun lubang-lubang neraka. Masa hidup ni kita masing-masing buat pilihan. Pokok dia kau lah. Orang Negeri Sembilan kata pokok dia kau. Terpulang kan Negeri Sembilan kan ada 2 pokok. Pokok dia kau, pokok dia ben. Tapi dekat akhirat besok tak ada pokok tu lagi dah. Siapa yang buat pilihan? Allah. Waktu tu kita tak boleh berpatah walaupun sesaat untuk kembali balik. Menyesal macam mana pun tetap tidak ada ruang. Sementara belum mati ni tuan-tuan, walaupun 2 saat sebelum mati tetap ada harapan untuk berubah. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Semoga kita dapat memanfaatkan baki-baki umur yang ada ini untuk menjadi hamba Allah yang sentiasa memahami tugas kita sebagai khalifah dan menjalankan tanggungjawab kita untuk Allah dan Rasul sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Mansuriah kerana sudi menjemput saya dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada kasar bahasa dan seumpamanya. Ada rezeki kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.